Sama kita niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nautin i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, Tuan Pengurusi serta jawatan kuasa Masjid Korea Kampung Sawah Sunggalang, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat rahimakumullah. Tak maaf, batuk tak hilang lagi dah. Jadi kadang-kadang terlepas je kat mic ni, terperanjat orang dengar kan. Alhamdulillah, malam ni kita bersama lagi dapat menyambung bacaan kitab Khuluqul Muslim, akhlak bagi setiap orang Islam, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Kita sambung dalam bab menunaikan janji. Dulu kita dah dah sebut sebahagian daripada bab ni. Jadi malam ni insya-Allah kita sambung. Bismillah. Baik. Satu riwayat telah mengisahkan seorang penduduk Madinah bernama Sa'labah. Satu kisah ya, yang mana beliau telah membuat perjanjian dengan orang-orang Ansar. Sa'labah ni penduduk Madinah ya, dia berjanji dengan orang Ansar ketika dia susah. Masa dia miskin, dia berjanji, kalaulah aku kaya, macam lagu pula kan, kalaulah aku kaya, semua bil-bil jiran semua bayar. Tu janji masa miskin. Ya, ni dia. Jadi Sa'labah macam itulah. Ketika dia miskin, dia berjanji, azam ni ya. Jadi buat perjanjian dengan orang-orang Ansar. Dia kata, apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepadaku rezeki yang banyak ya, kalau Allah beri aku rezeki banyak nanti ya, akan aku berikan sebahagian kepada orang yang berhak ya, yang berhak diberi pertolongan. Jadi dia kata, nanti kalau dapat rezeki melimpah ruah, dia nak sedekah. Nak beri kepada sahabat-sahabat di Madinah yang memerlukan pertolongan. Akan aku sedekah dan akan aku pergunakannya untuk mempereratkan lagi hubungan silaturahim. Ini niatnya baik ya. Niat baik. Kita pun banyak juga janji ya. Kalau semenang kali ni contohlah kan, ni bertanding apa? Bertanding kecil-kecil je ya. Kalau saya menang kali ni, saya bagi ni, bagi tu, contohlah kan. Jadi takdir Allah dalam keadaan susah tak jangka boleh senang ya. Jangan kita ingat kita susah masa ni sampai matilah kita macam ni. Tak ya, takdir Allah menentukan yang kita tak duga. Satu hari, satu masa pak saudara dia meninggal tanpa ada apa? Tanpa ada waris. Pak saudara dia orang yang kaya ya. Jadi dia berhak menerima sebahagian, berhak menerima sebahagian daripada harta peninggalan itu. Jadi kaya tiba-tiba ya, tiba-tiba jadi kaya. Jadi bila dah kaya, orang datang menuntut janji ni, tapi dia tidak nak bagi seperti mana yang dia cakap dulu. Tu dia ya.
Kita belum dapat, kita janji. Bila dah dapat, kita mungkir, kita lupa. Maka Allah turunkan ayat, Allah tegur dan juga Allah beri ancaman kepada orang yang macam ni. Orang yang masa dia belum dapat, dia janji nak bagi, bila dia dapat, dia lupa. Ni kes berat ni, sampai Allah tegur dalam Al-Quran. Bukannya kes biasa-biasa. Janji sebelum kita dapat, lepas tu tak tunai, bukan benda biasa-biasa. Bukan benda boleh lepas-lepas begitu je. Bukan benda boleh ganti dengan benda lain. Tapi Allah letak dalam Al-Quran ni satu benda yang sangat besar maknanya. Satu benda yang Allah beri ancaman dan Allah murkai. Allah sebut dalam surah At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakzibun. Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah 'allamul ghuyub. Allah sebut, Allah ceritakan balik tentang perlakuan seperti itu. Dan di antara mereka ada yang membuat janji dengan Allah dengan berkata, sesungguhnya jika Allah beri kepada kami dari limpah kurnianya, tentulah kami akan bersedekah, dan tentulah kami akan menjadi dari orang yang soleh. Kemudian setelah Allah beri kepada mereka dari limpah kurnia, mereka bakhil dengan pemberian Allah, serta mereka membelakangkan janjinya, dan sememangnya mereka orang yang sentiasa membelakangkan kebaikan. Akibatnya Allah menimbulkan perasaan munafik dalam hati mereka, kekal hingga ke masa mereka menemui Allah, kerana mereka telah memungkiri apa yang mereka janjikan kepada Allah, dan juga kerana mereka sentiasa berdusta. Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengetahui apa yang mereka rahsiakan serta apa yang mereka bisikkan, dan bahawasanya Allah Maha mengetahui akan perkara yang gaib. Allah sebut, kita cakap ni, kita janji ke orang ni, masa kita belum dapat, Allah dah tahu dah. Kita belum dapat lagi, Allah dah tahu dah kalau macam mana keadaan kita ni. Allah dah tahu dah. Kita bercakap ni bercakap betul ke atau bercakap sekadar palsu. Allah kata Allah dah tahu dah. Dan tapi ingat, bila kita macam tu, bila kita dah janji, lepas tu kita tak bagi seperti mana yang kita janji, Allah kata Allah letakkan dalam diri kita ni gelaran apa? Munafik. Gelarannya apa? Munafik. Munafik ni apa? Munafik ni lagi teruk daripada kafir. Munafik ni tempat dia lebih dalam lagi daripada orang kafir dalam neraka. Neraka Jahannam paling bawah, bukan setakat neraka Jahannam. Dalam neraka Jahannam tu ada jurang, ada lembah yang ada jurang yang dalam. Situ tempat orang munafik. Lebih teruk. Gambaran yang Allah beri. Jadi maknanya, kalau begitu, kalau orang yang dah janji, lepas tu dia tak bagi, dia tak akan jadi baik. Dia tak akan ada Allah beri hidayah kat dia, kesedaran untuk dia jadi baik. Sebab apa? Sebab Allah dah kata dia akan menjadi, letakkan diri dengan keadaan munafik sampai dia jumpa Allah di akhirat, sampai kiamat. Sampai hari kiamat. Maknanya tidak ada peluang. Kalau orang dah buat macam tu, kita kata nanti dia akan bagilah, ataupun nanti dia sedarlah tu, tak ada dah. Sekali kita silap ataupun sekali kita mungkir dengan apa yang kita janjikan, maka Allah terus tarik je. Tak ada dah kesedaran, tak ada dah peluang untuk kita untuk perbaiki kesilapan kita. Sebab apa? Sebab Allah dah tarik kita, dan akan hilang pada diri kita ni rasa nak buat baik. Bila kita dah mungkir, dah tak ada dalam hati ni, tak akan rasa kita nak ubah, nak beri balik. Tak ada dah. Kita akan makin lama makin hanyut, makin jauh, makin lama makin kita menjadi makin sesat daripada Allah. Ini dia. Jadi sebab itulah dalam perkara ni, dia bukan satu perkara yang kecil.
Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, dan Allah sangat beri penekanan ataupun Allah sangat murka dengan perbuatan yang seperti itu. Jadi maknanya apa? Maknanya kalau kita pernah keadaan kita seperti itu, maka nak tak nak kita usahakan buat sampai boleh. Contoh tadi lah, dia dah dapat, sepatutnya tak ada masalah, dia boleh bagi, sebab tak ada lagi apa kata dia susah apa, tapi sebab engkar sebab tak nak, maka Allah terus tarik. Dalam kisah yang lain, diceritakan bahawa betapa buruknya menipu diri sendiri dan buruknya sikap orang yang mengingkari nikmat Allah. Abu Hurairah cerita bahawa, meriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah cerita. Yang Abu Hurairah dia ceritakan bahawa Nabi pernah cerita pada sahabat-sahabat di kalangan Bani Israel. Ni kisah dulu, bukan zaman Nabi, ni kisah zaman dahulu. Di kalangan Bani Israel ada 3 orang yang ada penyakit. Seorang penyakit badan dia berbelang, kulit dia macam sopak lah, berbelang, kulitnya tak elok, buruk kulit dia. Orang pandang buruk, orang tengok pun orang rasa buruk sungguh lah, orang pandang pegeli lah tengoknya. Ni seorang lagi tak ada rambut, licin. Kita sekarang ni nampak hebat pula orang tak ada rambut ni. Kadang-kadang, tapi pandangan manusia ketika itu nampak buruk. Nampak apa? Nampak orang yang tidak baik dari segi kesihatan. Dan yang ketiga, orang tu buta. Ada 3 orang daripada kalangan Bani Israel yang ada penyakit dipandang tak elok oleh masyarakat ketika itu, dan Allah uji ketiga-tiga mereka ni. Allah uji macam mana? Allah datangkan kepada mereka seorang malaikat. Malaikat ni datang jumpa ketiga-tiga ni. Mula-mula jumpa orang yang kulit tak elok tadi. Malaikat tanya, apa kalau kamu diberi peluang, apa yang kamu nak? Dia kata apa? Dia kata, saya nak kulit saya ni cantik macam orang lain, kulit saya ni licin putih macam orang lain, seperti mana orang lain seronok tengok. Sekarang ni orang tak seronok. Kalau boleh macam tu, maka malaikat pun mengusap badan dia. Takdir Allah sembuh, takdir Allah elok kulit dia seperti mana yang dia nak. Kemudian malaikat tanya lagi, sekarang ni apa bantuan yang kamu perlukan? Kamu nak bantuan apa? Maka dia kata, saya nak unta. Sebagai permulaan kehidupan ni, nak unta. Maka malaikat datang kepada dia seekor bunta yang setengah sangat bunting ni dah nak beranak dah. Seekor unta yang hampir melahirkan anak. Jadi dia dapat, dan takdir Allah, unta itu membiak. Kemudian malaikat datang pula kepada orang yang botak tadi. Tanya, apa kalau diberi peluang, apa yang kau nak? Dia kata, aku nak macam orang lain, rambut cantik, yang boleh disikat, yang boleh yang boleh menahan panas kalau matahari itu tak terus kena ke kulit. Maka malaikat pun usap kepala dia, takdir Allah tumbuh rambut. Dan malaikat tanya, apa kalau diberi peluang, minta apa nak lagi? Dia kata, nak lembu. Nak lembu. Maka malaikat bawa pada dia lembu yang macam tadi, yang hampir nak beranak, yang dah sangat bunting dia. Dan takdir Allah, lembu itu membiak dengan banyak. Kemudian malaikat datang pula kepada orang yang buta tadi. Tanya dia, apa hajat kalau diberi peluang untuk meminta? Maka dia kata, saya nak mata saya pulih seperti orang lain boleh memandang keindahan dunia ni, boleh melihat. Maka malaikat sapu muka dia, mata dia, maka dengan takdir Allah elok mata dia, sembuh pandangannya dan boleh melihat. Dan ditanya, nak apa? Seperti orang lain tadi. Maka dia kata, dia nak kambing. Dia nak kambing. Maka bawa pada dia kambing yang tengah sangat bunting, bagi kat dia, takdir Allah, kambing itu juga membiak. Setelah beberapa masa berjalan, unta, lembu dan kambing tadi membiak dengan banyak. Maka malaikat ni tadi Allah hantar sekali lagi menguji pula mereka.
mula-mula datang kepada orang yang berpenyakit kulit tadi. Malaikat datang dalam bentuk manusia yang miskin, yang susah, yang melarat. Datang kepada orang yang penyakit kulit tadi, minta, tolonglah bagi aku seekor unta untuk aku jadikan dia kenderaan aku bergerak. Bagilah sedekah. Tapi dia tak nak bagi. Dia kata apa? Aku dah banyak bagi dah. Banyak dah. Unta aku ni aku bagi kat orang yang susah. Dah banyak sangat dah bagi. Ya? Malaikat kata, bukan ke dulu kamu ni susah dulu ni. Kamu dulu kan dulu yang jenis penyakit kulit dulu. Dia tak mengaku. Dia kata, tidak. Aku ni, unta ni adalah warisan daripada tok nenek dulu. Daripada keturunan aku, ayah aku, atuk dulu memang orang kaya. Inilah warisan aku. Maka malaikat memberi ancaman, ya, kerana kufurnya kamu, kerana engkarnya kamu, sombongnya kamu, Allah akan tarik balik nikmat ini. Datang pula kepada orang yang botak tadi pun begitu juga, sama juga dari segi perjalanannya pun tak nak bagi, pun juga dengan angkuhnya, kata bukannya dia dalam keadaan susah dulu, memang dia dalam keadaan senang. Tetapi bila datang kepada orang yang buta, bila dia minta, dia kata ambillah. Ya, sebab memang aku ni dulu memang Allah yang beri. Dulu aku tak ada ni, tapi takdir Allah aku dapat ni. Kamu nak, kamu ambillah. Maka malaikat kata, kamu simpanlah kambing tu. Aku tidak berkehendak seperti itu. Kenapa? Kerana hanyalah Allah nak menguji kamu. Jadi itu dia. Jadi maknanya Allah tarik nikmat bagi orang yang kufur, orang yang engkar, orang yang sombong. Tetapi Allah kekalkan nikmat bagi orang yang syukur. Ini kisah bagaimana keadaan tentang orang yang asalnya susah, ya, bila susah kemudian diuji dengan kesenangan, tapi mereka jadi sombong, ya, maka Allah tarik balik. Baik. Demikianlah kisah Nabi SAW yang menggambarkan, demikian Nabi menggambarkan kisah ini betapa murkanya Allah terhadap hamba yang mungkir janji kepadanya, dan menunjukkan bahawa kesusahan dan kesenangan merupakan ujian daripada Allah. Dulu masa dalam keadaan berpenyakit, dalam keadaan tidak berharta, mereka ingat pada Allah. Mereka rasa kalaulah mereka ni dipulihkan daripada penyakit, diberi nikmat kesenangan, mereka akan jadi orang yang bersyukur. Rasa masa itu. Tetapi apabila Allah beri, apa yang berlaku? Mereka jadi ingkar. Sebuah hadis menegaskan, al-muslimuna inda surutihim. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kaum muslimin ni Nabi kata, kaum kita ni, kaum muslimin wajib berpegang pada syarat-syarat perjanjian kita. Apa yang kita pernah janji tu kena pegang. Kita pernah janji apa dulu? Ya, sama ada kepada siapa saja. Ya, mungkin kita tak janji dengan orang lain. Dengan manusia lain, masyarakat lain kita tak berjanji. Tapi dengan pasangan hidup kadang-kadang kita ada janji kita. Paling tidak pun masa mula-mula kahwin dulu, ketika akad nikah tu. Jadi itu kenalah dipegang. Setia pada janji merupakan dasar utama dalam melaksanakan sesuatu, sama ada perdagangan ataupun hubungan muamalah, ya. Maknanya kalau orang dalam keadaan hubungan perdagangan, perniagaan, ya, perlu berpegang. Ada orang dia janji nak, ya, perdagangan dengan yang ini, tapi bila ada peluang yang lebih besar, maka ditinggalkan perjanjian tadi, dimansuh, dibuang. Sebab apa? Dia nampak yang lebih besar. Sedangkan Islam, sedangkan agama tidak membenarkan macam tu. Kamu dah janji yang ini, maka kena pegang. Walaupun kamu nampak ada peluang yang lebih besar, tak boleh tinggalkan yang telah dijanji, sebab dah berjanji, ya. Setiap syarat perjanjian yang ditetapkan tidak boleh bertentangan dengan hukum syariat, sebagaimana perjanjian telah dibuat oleh dua orang calon suami dan isteri pada masa berlakunya akad nikah. Islam merintahkan supaya ia dapat berjalan dengan baik. Contoh kita dulu, ketika kita akad, kita ada perjanjian kita. Apa perjanjian kita? Mahar contohnya, mas kahwin tu. Mahar dan juga mas kahwin. Kita janji berapa nak bagi. Ya? Mungkin kita kalau di Malaysia ni, setiap negeri dia ada tetapkan, ya. Negeri Sembilan berapa? 200, kan? Jadi 200 untuk mahar. Mas kahwin pula hantaran berapa? Ya. Jadi yang ini dah janji kena bagi, ya, walaupun itu adalah akan jadi isteri, maka kena bagi, ya. Kalau kita janji, tangguh dulu, akan bagi kemudian, tapi tak bagi, maka di situ dah telah langgar ataupun telah mungkir janji.
Dalam perkara ini Rasulullah SAW bersabda, inna ahaqqa ma wafaitum bihi minasyuruti mastahlaltum bihil furuj. Syarat-syarat perjanjian yang wajib dipenuhi ialah syarat-syarat kita berjanji dengan isteri ni ketika awal perkahwinan. Syarat itulah yang menghalalkan pergaulan kita dengan isteri. Kita dah berjanji nak bagi, maka itulah yang menjadikan halalnya pergaulan. Kalau tak bagi, bagaimana? Kalau dulu kita janji nak bagi tapi tak bagi, akhir kata tak apalah, dah jadi suami isteri, kita bagi cara lain lah. Jadi itulah perkara ini adalah syarat perkara yang diperingatkan dalam agama. Berdasarkan hadis tersebut, seorang suami tidak boleh mengurangi hak isterinya yang telah dijanjikan walau hanya 1 dirham. Janji nak bagi 10,000, tiba-tiba bagi 9,500 saja. 9,500, 500 tu tak apalah, kira benda lain lah tu. Kira perjalanan mileage sebagainya, tak boleh. Tidak boleh dikurangkan, sehingga kan Nabi sebut tak 1 dirham pun tak boleh, RM1 pun tak boleh kurang. RM1 pun tidak boleh dihilangkan daripada perjanjian yang telah dibuat. Sebuah hadis lain menegaskan Nabi kisah ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan ala ma qalla minal mahar ala minal mahar aw kasura laysa fi nafsihi ay yu'diya ilaiha haqqiha khada'aha famata wa lam yu'addi ilaiha haqqaha laqiyallaha yaumal qiyamah wa huwa zanin. Allah gelar dia zanin. Wa ayyuma rajulin istadana dainan la yuridu an yuaddi ila sahibihi haqqahu khada'ahu hatta akhadha malahu famata wa lam yuaddi ilahi dainahu laqiyallahu wa wasariq. Allah gelar dia sarik, pencuri. Sama ada seorang pemuda berkahwin dengan seorang wanita dengan mas kahwin sedikit atau banyak, hantaran itu sikit ke banyak, tak ada masalah. Perjanjiannya sikit lah, perjanjiannya besar lah, apabila dia tidak memenuhi hak isterinya, berarti dia menipunya. Kalau dia tak bagi seperti mana dijanjikan, maka dia telah menipu. Dia dah janji maharnya berapa? Maharnya RM20. Tak bagi RM20. Sebab apa lah RM20? Tak payah bagilah, sikit sangat. RM20 ni pejam mata lah. Tetap dikira menipu. Jika dia meninggal dunia belum memenuhi apa yang menjadi hak isterinya, maka pada hari kiamat dia akan disoal apabila berjumpa dengan Allah. Kalau dah janji tadi, mahar tadi sepatut diserah, tak diserah, maka bila dia mati sampai di hadapan Allah besok, Allah akan tanya. Allah akan tanya, kenapa tak bagi? Kenapa kamu mungkir? Macam mana nak jawab? Memang tak boleh jawab. Dan dipandang dia, orang akan, manusia lah yang akan pandang dia sebagai dia ni orang yang berzina, padahal dah kahwin dengan isteri, tapi dipandang seperti orang yang berzina walaupun dah ada akad, dah ada ijab dan qabul, tetapi sebab ingkar ataupun mungkir janji dengan mahar, dipandang sebagai penzina. Apabila seorang punya hutang, kemudian dia tidak berkeinginan untuk melunasi hutangnya, berarti dia menipu dan menggelapkan. Jika sehingga mati dia belum juga melunasi hutangnya, pada saat berjumpa dengan Allah pada hari kiamat, dia dipandang sebagai pencuri. Dan yang kedua, Nabi juga sebut, yang pertama tadi yang kita baca tentang perhubungan ataupun dalam keadaan ketika kita bersama isteri, dalam keadaan perkahwinan, tak menjelaskan ataupun tidak memberi mahar seperti mana dijanji, maka kita ini akan dipandang seperti penzina. Dan satu lagi ialah apabila kita berhutang dengan orang. Berhutang dengan orang, lepas tu kita buat lupa. Kita lupa, kita tak nak bayar. Bila dia minta, kita tangguh. Dan akhirnya sampai mati tak bayar hutang. Tak bayar hutang. Maka di akhirat, di akhirat besok akan dicop pada dia, orang akan tahu dia ni adalah pencuri. Bukan ni orang berhutang, digelar orang berhutang, tapi dikategorikan sebagai pencuri. Dulu kita baca dulu, dalam bab jujur dan amanah dulu kita baca, orang yang khianat. Ingat lagi tak bagaimana orang yang khianat? Hadis Nabi sebut orang yang khianat apabila dia dibangkitkan di akhirat besok,
dia akan ada bendera, ada benda tanda dekat badan dia. Dekat mana? Dekat punggung dia. Orang yang pernah khianat kat dunia ni, bila dibangkitkan daripada mahsyar, ada tanda kat punggung dia. Apa tanda dia? Tanda pengkhianat. Ya, ada tanda. Jadi begitulah juga dengan yang lain. Kalau orang yang berhutang, dia ada tanda hutang dia. Ya, dia ada tanda, tapi tidak digelar orang yang tidak menjalankan hutang. Tapi disebut apa? Ini adalah pencuri. Ya, setiap kita besok tak tahu apa tanda kita ada, apa gelaran kita besok. Kalau kita digelar dengan takwa, alhamdulillah. Kita nak tanda apa? Oh, nampak dia adalah takwa, seronok kita. Tapi kalau ada tanda yang buruk, ya, kita bangkit di akhirat besok, ya, dengan tanda-tanda yang buruk, kita dah nampak dah peringkat awal, belum lagi hisap, belum berlaku apa lagi, kita dah tahu dah kat mana kita akan pergi. Ya, itu dia. Al-Quran banyak menegaskan, hadis tadi diriwayat Imam At-Tabrani. Al-Quran banyak menegaskan tentang wajib menunaikan perjanjian dan menjauhkan daripada penipuan sebagai berikut. Ya. Wa aufu bil ahd, innal ahda kana mas'ula. Sempurnakanlah perjanjian kamu dengan Allah dan juga dengan manusia. Sesungguhnya perjanjian itu akan ditanya. Ya. Perjanjian kita, bagaimana kita berjanji, maka kenalah sempurnakan. Orang Arab ni zaman dulu, ketika zaman Nabi SAW, sahabat-sahabat ni masih lagi bawa masih terbawa-bawa dengan apa yang mereka biasa buat di zaman jahiliah. Biasa buat. Zaman jahiliah, mereka mudah bersumpah. Dulu kita pernah sebut bahawa mereka bersumpah dengan apa? Dengan Al-Lat, Lata, dengan Al-Uzza, Al-Manat contohnya, dengan Manat, ya, berhala-berhala. Mereka bersumpah dengan berhala-berhala. Jadi bila Islam, kadang-kadang mereka bersumpah juga dengan berhala, kadang-kadang. Tetapi ragam itu masih berterusan, tapi mereka tukar. Kadang-kadang tersumpah saja dengan berhala, tapi bagi mereka yang berjaga-jaga, tapi bersumpah juga dengan apa? Mereka bersumpah dengan nama Allah. Apa nak buat semua bersumpah. Apa nak buat semua bersumpah. Ya, sumpah besok saya pergilah jumpa kamu ni. Wallahi kata. Ya, wallahi besok saya jumpalah kamu. Dah jadi kebiasaan. Sebab apa? Zaman Arab jahiliah memang macam tu. Mereka bersumpah. Wallati, mereka kata. Wallati, demi Lata. Ya. Wallati. Sampai dalam satu riwayat cerita bagaimana sahabat pun dah Islam tersumpah macam tu juga, maka Allah tegur. Tak boleh lagi. Ya. Tapi sebab ragam tu masih lagi menjadi satu kebiasaan, mereka tukar nama dengan wallahi, ya, wabillahi, bersumpah. Setiap apa bercakap bersumpah. Ya, bersumpah. Sebab tu dalam surah apa? Dalam surah Al-Kahfi Allah sebut, wala taquluna li syai'in inni fa'ilun zalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan kamu sebut macam ni besok saya buat. Ya, jangan sebut sesuatu ataupun dengan benda-benda yang besok adalah tu, besok buatlah, besok jadilah. Ya, illa, kecuali kamu sertakan dengan perkataan insya Allah. Islam ajar macam tu. Ya, kita janji dengan orang boleh berjanji, sebab janji ni nak meyakinkan orang, kan? Janji ni untuk kita yakinkan orang. Ya, janji ni dengan sesiapa saja, dengan isteri nak meyakinkan isteri, dengan sahabat kita nak meyakinkan sahabat, boleh berjanji. Tapi Islam ajar letakkan insya-Allah. Sebab boleh jadi kita boleh buat, boleh jadi kita tak boleh buat. Kadang-kadang kita nampaklah benda tu kecil je, benda tu perkara kecil, alah mudah je boleh bagi punya, boleh buat. Tetapi takdir Allah belum tentu, kehendak Allah belum tentu. Mungkin Allah walaupun benda tu nampak mudah, tapi mungkin ada halangan untuk kita besok. Maka sebab itulah Islam ajar sebutlah dengan insya-Allah. Ya. Dalam surah An-Nahl ayat 91, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Dan sempurnakanlah pesanan-pesanan dan perintah-perintah Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu merombak
sumpah kamu sesudah kamu menguatkannya dengan nama Allah, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai penjamin kebaikan kamu, sesungguhnya Allah sedia mengetahui apa yang kamu lakukan. Ya, dalam Islam pun banyak kisah, banyak kejadian yang berlaku dalam bentuk sumpah. Contoh dalam peristiwa besar, dalam peristiwa hijrah. Dalam peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah, yang kita sambut setiap awal Muharram itu, peristiwa hijrah. Dalam peristiwa hijrah ni ada berlaku keadaan sumpah yang besar. Ya. Sehingga Allah mansuhkan keadaan sumpah itu. Ya, Allah mansuhkan, maknanya selepas tu tak boleh buat dah. Apa dia? Iaitu sumpah persaudaraan antara Muhajirin dengan Ansar, Ansar dan Muhajirin. Sumpah tu baik, tapi ada keadaan dia tu sumpah itu berlebihan. Contoh dalam peristiwa bagaimana Nabi nak saudarakan Ansar dengan Muhajirin. Orang Ansar ni orang Madinah, orang Muhajirin orang yang datang daripada Mekah, yang datang dalam keadaan tak ada apa-apa, dalam keadaan keadaan yang dikatakan dalam keadaan pokai lah, kita kata tak ada apa, tak ada harta yang dibawa. Maka Nabi saudarakan dengan ikatan sumpah yang kuat. Semua sahabat-sahabat Muhajirin ni ada saudara Ansar dia. Ya, itu tidak menjadi masalah. Tetapi sampai satu ketika mereka bersumpah, iaitu kalaulah berlaku apa-apa, saudara ini boleh mewarisi apa yang mereka ada, boleh menjadi waris. Ya, boleh menjadi waris. Maka yang ini Allah mansuhkan. Sumpah yang begini Allah mansuhkan, iaitu tidak boleh waris ni ataupun faraid tak boleh kepada orang lain, dia kepada ahli keluarga. Ya, tetapi awal dulu nak menguatkan sumpah sampai begitu, sampai tahap macam tu. Ketika awal tu tidak ada masalah, ya, tidak ada larangan. Tetapi kemudian barulah Allah beri larangan supaya tidak boleh bersumpah seperti itu. Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan kepada manusia bahawa memungkiri janji akan menghilangkan kepercayaan, menimbulkan kekacauan dan akan menempatkan orang kuat dalam kedudukan yang lemah dan hina. Dalam surah An-Nahl juga ayat seterusnya, ayat 92. Ya, tadi ayat 91 Allah sebut wala takunu kallati naqadat azlaha min ba'di quwwati ankasa tattahizuna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah innama yabluukumullahu bihi wala yubayyinanna lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi tahtalifun. Dan janganlah kamu menjadi seperti perempuan yang telah merombak satu persatu benda yang dipintalnya. Jangan jadi macam ada seorang perempuan yang kerja dia tenun, ya, kalau kita dulu panggil apa tu, yang mengait tu, nak buat sesuatu dah siap, dibuka balik. Ya, ada riwayat ada orang perempuan dipanggil perempuan bodoh yang tinggal di Mekah. Ya, seorang perempuan ni bodoh tinggal di Mekah, dia suka mengait, buat pakaian. Dikait itu bukan senang nak kait tu. Bila siap, dia buka pula satu dibuka. Ada riwayat mengatakan betul ada kisah seperti mana yang Allah gambarkan ini. Tetapi dalam tafsir menyebut bahawa itu adalah perumpamaan. Ya, sebahagian yang besar yang lebih kuat pendapat kata itu tak ada orang macam tu. Yang ada itu yang disebut ini hanyalah perumpamaan Allah supaya kita tak jadi macam tu. Ya, jangan kamu menjadi seperti perempuan yang telah merombak satu persatu benda yang dipintalnya. Sesudah dia selesai memintalnya, kuat teguh dengan kamu menjadikan sumpah kamu sebagai tipu daya untuk mencabuli perjanjian yang telah dimeterai sesama kamu. Disebabkan adanya satu golongan yang lebih ramai daripada golongan lain, sesungguhnya Allah SWT hanya mahu menguji kamu dengan yang demikian itu, dan dia sudah tentu akan menerangkan kepada kamu pada hari kiamat apa yang kamu berselisih padanya. Ya, maknanya jangan kita dah berjanji dengan satu kumpulan, dengan satu pasukan, ya, tiba-tiba ada yang lebih besar, yang lebih kuat, yang lebih memberikan kelebihan daripada kita, maka kita tinggalkan yang tadi. Kita buka, kita rombak ni sebab kita nak berjanji dengan orang yang baru. Ada orang yang tidak melaksanakan janji yang telah dibuatnya
untuk mendapat keuntungan lebih besar dari perjanjian yang lain. Ada kala suatu bangsa membatalkan atau memungkiri perjanjian dengan bangsa lain untuk mengejar kepentingan yang menguntungkan pihaknya sendiri. Jadi ini kita sebut tadi, kadang-kadang ada orang dia buat perjanjian perniagaan, syarikat dia berjanji dengan syarikat ni, tapi syarikat ni kecil aja. Sebab ni ketika itu dia tak ada peluang besar. Tetapi bila dalam perjanjian itu tiba-tiba ada syarikat besar yang lebih boleh memberikan keuntungan yang lebih besar, berhasrat untuk menjalin kerjasama, maka dia bubarkan perjanjian dengan syarikat yang kecil sebab nakkan keuntungan yang lebih besar. Maka ini Allah larang. Jangan kamu bila ada peluang yang lebih baik yang ini, kamu tinggalkan perjanjian kamu tadi. Bila Allah kata jangan, maknanya adalah haram. Bila Allah kata tak jangan, maknanya hukumnya adalah haram. Wallahu a'lam. Cukuplah malam ni sekadarnya untuk kita sama-sama sama-sama kita memahami dan juga mengambil pengajaran dengan apa yang telah ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali ni. Mudah-mudahan menjadi panduan dan juga menjadi peringatan untuk kita dalam kehidupan kita akan datang. Wallahu a'lam. Mohon maaf mungkin ada salah silap dan sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna, fafahamnaha Sulaiman. Wa kullan atainahu hukman wa ilma wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabihna wat tayra wa kunna fa'ilin. Ya rabb Sulaiman wa ya rabb Ibrahim wa ya rabb Musa wa Isa wa ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.